Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek sejarah pada hari ini, kita akan belajar mengenai kesan sosial akibat penjajahan pada muka surat 54. Pada minggu lepas, kita telah belajar mengenai kesan ekonomi akibat penjajahan. Okay? Dan pada hari ini, pada muka surat 54, kita akan belajar mengenai kesan sosial. Jadi yang pertama, terdapat pelbagai kesan sosial yang berlaku akibat daripada penjajahan. Yang pertama adalah pembentukan masyarakat majmuk seperti mana yang ada sekarang. Yang kita lihat di dalam negara kita ini ada masyarakat, ada bangsa Cina dan bangsa India. Jadi mereka ini, kemasukan tenaga kerja dari China dan India ini telah mewujudkan masyarakat majmuk. Yang pertama, daripada negara China ini, kerana negara China ini mereka datang untuk melakukan aktiviti perlombongan. Manakala pekerja daripada India ini datang untuk aktiviti menoreh getah, pertanian. Jadi kedua-dua bangsa ini datang untuk bekerja pada mula asalnya, dan akhirnya mereka ini telah diterima menjadi penduduk di negara kita. Dan akhirnya kita tengok sekarang ini masyarakat Malaysia ini wujud, ada kaum India dan ada kaum dari China. Okey. Kemudian kita tengok juga perkembangan bandar baharu, contohnya Bandar Kuala Lumpur, Bandar Ipoh, Taiping, Seremban, Sibu, Miri, Jesselton, Sandakan dan Tawau. Ini adalah bandar-bandar yang telah wujud akibat penjajahan British, kerana British telah mewujudkan bandar ini untuk pentadbiran mereka, untuk pentadbiran kerajaan. Mereka nak buat urusan-urusan. Jadi di sinilah bandar-bandar besar ini telah wujud, dan akhirnya apa yang berlaku sekarang, bandar-bandar ini semakin berkembang pesat. Okey. Yang ketiga, wujud juga sistem pendidikan. Okey, orang British ramai datang ke negara kita, jadi mereka pun nak buat sekolah untuk anak mereka belajar. Jadi mereka telah mewujudkan sekolah-sekolah yang ada di negara kita ini sekarang lah. Okey. Jadi sistem pendidikan vernakular juga diperkenalkan mengikut aliran bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Sekarang pun ada juga sekolah jenis kebahasaan Cina, sekolah jenis kebahasaan Tamil, sekolah kebangsaan. Kemudian sekolah Inggeris juga diwujudkan oleh British di bandar-bandar. Jadi anak-anak Melayu kita juga ada juga yang sekolah di sekolah Inggeris. Okey. Kemudian pendidikan pada waktu itu semakin berkembang pesat, lalu maktab perguruan juga ditubuhkan untuk melatih bakal guru, kerana negara kita memerlukan ramai guru untuk mengajar di seluruh pelosok negara kita, supaya pendidikan ini sangat penting untuk memberi pendidikan kepada semua rakyat kita. Jadi guru-guru dilatih di maktab perguruan dan dihantar ke seluruh negara untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu. Okey. Lalu apa yang kita tengok kesan sekarang? Kita tengok rakyat kita semakin bijak, rakyat kita semakin pandai. Seluruh negara kita ada sekolah, seluruh rakyat kita dapat seperti mana yang orang bandar dapat. Orang di kampung, orang pendalaman juga belajar perkara yang sama di dalam buku teks yang telah diberikan. Okey, contoh sekolah SK St. Mary Bandar ditubuhkan pada tahun 1883, sekolah Inggeris pertama di negeri Sabah. Okey, kemudian perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api telah diwujudkan. Asalnya jalan kereta api diwujudkan untuk mengangkut barang-barang mereka, mengangkut seperti arang batu, barang pertanian. Jadi akhirnya jalan-jalan kereta api ini semakin dimajukan, lalu dibuat sebagai jalan perhubungan. Orang daripada KL nak pergi ke Johor boleh naik kereta api, orang daripada KL nak pergi ke Kedah boleh naik kereta api. Sekarang pun akhirnya semakin maju, akhirnya ECRL pun bakal diperkenalkan di pantai timur. Daripada KL nak pergi Terengganu lebih kurang ambil masa 3 jam sahaja kita dah boleh sampai ke KL. Okey, insya-Allah dalam masa beberapa tahun daripada sekarang akan adalah
ECRL, kereta api laju daripada Pantai Timur ke Kuala Lumpur. Kemudian perkembangan perkhidmatan kesihatan, pembukaan hospital. Okey, jadi British juga telah menubuhkan hospital-hospital kerana hospital ini sangat penting untuk merawat pesakit. Okey, jadi hospital ini kebanyakannya berada di bandar-bandar besar seperti hospital di Kuala Terengganu, di Seremban, di Kuala Lumpur, di Ipoh. Jadi inilah hospital-hospital ditubuhkan untuk merawat orang sakit dan secara tidak langsung dapat mewujudkan pekerjaan kepada orang Malaysia, kepada rakyat kita. Okey. Okey. Eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran sosial dan ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Okey. Eksploitasi ni apa? Mereka telah membolot sumber bahan mentah kita, mereka telah mengambil sumber-sumber kekayaan negara kita untuk dibawa keluar ke negara mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memberi kesan yang negatif kepada negara kita. Sepatutnya negara kita merupakan negara yang kaya, tetapi akibat kita kedaulatan dan kemakmuran negara kita telah diroboh, telah dijajah, negara kita telah dijajah, maka orang luar boleh melakukan apa sahaja kepada negara kita. Sebelum ini kita ada sekolah, sebelum ini kita ada hospital, sebelum ini kita bebas berjalan ke sini sana, tetapi sekarang akibat daripada kita telah dijajah, kita terkurung di dalam rumah. Semua harta kekayaan negara kita telah diambil oleh orang lain. Jadi kita semua tak mahu perkara itu. Kita tak mahu perkara itu wujud. Jadi kita kena sama-sama mengekalkan keamanan, mengekalkan kedaulatan dan kemakmuran negara. Jangan bergaduh, jangan bertengkar, bincang elok-elok. Jadi itu adalah kesan sosial akibat penjajahan. Jadi untuk hari ini cikgu minta awak buat di dalam buku latihan awak, sila salin kesan sosial akibat penjajahan, iaitu pembentukan masyarakat majmuk, perkembangan bandar baharu, perkembangan sistem pendidikan, perkembangan sistem pengangkutan, perkembangan perkhidmatan kesihatan. Dan kalau boleh awak lampirkan contoh contoh apa lagi bandar baharu di mana, contoh perkembangan sistem pendidikan, apa maktab yang telah diwujudkan, sekolah-sekolah yang telah diwujudkan, apa contoh sistem pengangkutan, stesen kereta api daripada mana ke mana, dan apa perkembangan perkhidmatan kesihatan, hospital apa yang telah diwujudkan semasa zaman penjajahan British. Jadi itu saja untuk hari ini. Untuk sejarah, cikgu harap awak faham dan boleh buat tugasan yang telah diberikan. Assalamualaikum.